Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Hari ini, hari Selasa, sahabat semua, adalah di mana sesi soal jawab direct bersama dengan Perdana Menteri, yaitu Sri Anwar Ibrahim. Tapi agak menyedihkan sekali lagi, 3 pemimpin utama Perikatan Nasional tidak hadir ya. Hari ini Dewan kosong, adakah mereka begitu takut, begitu mengecut, jadi pengecut ya, berdepan dengan Datuk Seri. Kalau Datuk Seri tidak berada di dalam Dewan, berdegar-degar mereka membuat tuduhan pelbagai ya, persepsi buruk kepada Perdana Menteri, membuat tuduhan melampau dan sebagainya. Tapi bila mana bersama atau bersua muka direct bersama dengan Perdana Menteri hari ini, mereka hilang entah ke mana, sahabat-sahabat semua. Sedangkan apa yang diberikan soalan hari ini dengan jawapan Datuk Seri adalah amat sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat ya untuk negara kita khususnya. Jadi abaikan ketiga-tiga pemimpin pengecut daripada Pertikaian Nasional ini dan mari kita dengar apakah kenyataan jawapan balas daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim soalan yang dikemukakan kepada Perdana Menteri kita ini. Jadi tanpa buang masa, mari kita lihat. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Parit Sulong minta Perdana Menteri menyatakan rancangan terkini berkenaan pendekatan de-dollarization bagi menggalakkan perdagangan antara negara lain menggunakan mata wang ringgit Malaysia dan sejauh manakah inisiatif ini disambut oleh negara-negara serantau. Terima kasih. Sila Perdana Menteri. Terima kasih Parit Sulong. Malaysia sekarang di antara negara ASEAN yang paling agresif dalam menekankan keperluan mengurangkan kebergantungan kepada dolar. Dan setakat ini kita dapat sambutan. Tapi puncanya kerana kalau kita lihat sejak awal 2022, Reserve Persekutuan Amerika Syarikat, Federal Reserve, telah meningkatkan kadar faedah sebanyak 525 mata asas kepada julat 5.25% hingga 5.50%. Maknanya 5 kali sejak Disember 2022. Padahal Malaysia hanya meningkat sebanyak 125 mata asas bagi tempoh yang sama. Dan ini menyebabkan kesan dan tekanan kepada hampir semua mata wang di rantau, dan seperti yang telah saya sebut di Dewan ini, paling parah ialah Jepun dan Malaysia juga terkesan. Kaedah penyelesaiannya selain daripada memperkukuhkan economic fundamentals dari sudut pertumbuhan, pelaburan dan defisit, ialah soal mengalih daripada kebergantungan kepada dolar. Kejayaan kita hanya kepada beberapa negara setakat ini yang besar. Umpamanya paling berhasil dengan negara China melalui apa yang disebut dua. Satu, high level principles local currency transaction ASEAN, dan prinsip yang sama lebih kurang dengan negara China. Jadi kalau nak jelaskan umpamanya, perdagangan dengan negara China ini dari segi Malaysia jumlah tu agak tinggi. Jadi kalau walaupun dia sekitar sekarang ini meningkat kepada 19.2% daripada jumlah perdagangan keseluruhannya, dari secara penyelesaian dengan negara China, ini Thailand. Negara China ya, penyelesaian sekarang ini daripada jumlah perdagangan ialah 25%. Maknanya 39.2 bilion ringgit itu dalam mata wang ringgit dan renminbi, daripada jumlah 157 bilion. Maknanya dengan negara China paling berjaya kerana peningkatan yang agak tinggi. Dengan Indonesia sekarang ini 16.7% hingga Ogos 2023
iaitu 10.7 bilion ringgit dari rupiah dan ringgit. Dengan Thailand 19.6%, 8.2 bilion ringgit. Jadi kalau kita lihat ini ada perkembangan yang menggalakkan walaupun masih jauh kerana belum ada tindakan dari negara-negara lain, walaupun Vietnam, Kemboja telah memberi perakuan melalui Local Currency Settlement Framework yang dimeterai dalam perjanjian mesyuarat ASEAN di Jakarta baru-baru ini. Sila Paris Sulong. Terima kasih di atas jawapan dan penerangan daripada Yang Berhormat Perdana Menteri tadi. Cuma saya nak ada bertanya mengenai beberapa perkara tambahan. Selain daripada Thailand, China dan Indonesia, adakah kerajaan ada cadangan untuk memperluaskan penggunaan mata wang tempatan dengan negara-negara yang mempunyai nilai dagangan yang tinggi dengan Malaysia, khususnya di peringkat ASEAN, peringkat negara-negara BRICS, Brazil, Russia, China, Afrika Selatan, dan bagaimanakah kerajaan dapat memastikan kemasukan pelaburan asing dan perdagangan antara negara khususnya dengan khususnya daripada United States tidak terjejas dan dalam waktu yang sama memastikan Malaysia kekal sebagai destinasi pelaburan. Terima kasih. Silakan Menteri. Kenyataannya ialah bahawa dolar masih merupakan kekuatan utama dalam perdagangan antarabangsa. Negara memilih untuk menggunakan dolar. Malah kita baru saja dapat meterai perjanjian di ASEAN tahun ini supaya negara-negara lain seperti Vietnam, Kemboja saya sebut akan bersama. Dari segi perdagangan paling tinggi kita adalah dengan Singapura 15%. Tapi sebagai negara perdagangan, Singapura tidak menunjukkan terlalu kuat minat untuk menggunakan wang tempatan, local currency. Yang kedua tertinggi adalah China, 13.8%, dan China di antara negara yang paling aktif menyambut, dan ini kedua-duanya negara dan sektor swasta. Cuma permasalahannya bila syarikat itu terlibat dalam international trade yang lain. Jadi mereka sukar untuk mengambil kira kepentingan dua negara sahaja. Kemudian saya tidak lihat ada minat Jepun, Hong Kong. Kita berikut kalau ikut urutan kepentingan perdagangan ialah Thailand, Indonesia sudah masuk. Korea tidak. India masih mengenakan sekatan penggunaan rupi luar India, melainkan untuk warga negara India. Jadi rundingan itu mungkin mengambil masa. Yang ke tanggal ke-10 pasaran ekspor Malaysia adalah Vietnam. Dan Vietnam presidennya dan Perdana Menterinya telah pun memberi arahan supaya dipercepat proses rundingan di antara dua negara ini. Ada cadangan juga untuk melibatkan negara-negara BRICS. BRICS ini setakat ini yang paling ketara adalah penyertaan China, tetapi belum ada usaha untuk meluaskan ke Afrika dan Latin Amerika. Tapi saya percaya dengan kejayaan ASEAN dengan China ini menjadi tanda petunjuk untuk memungkinkan kerana ada keuntungan bagi memperkukuh kedua-dua mata wang tempatan. Saya jemput Kubang Basu. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Speaker. Yang Berhormat Perdana Menteri Tambun. Pertama, bagi saya ini satu idea yang amat baik. Isu di dollarization ini. Sebab kita ada masalah dengan exchange rate US begitu lama sekali. Dulu pernah juga ada cadangan menggunakan dinar dan sebagainya. Dan kita tahu dulu ada cadangan masa itu Tambun menjadi Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Cadangan untuk merupakan EAC, East Asian Economic Loan. Tapi ia mendapat tentangan dan halangan amat besar. Adakah Tambun melihat ini satu
idea yang akan mendapat tentangan dan halangan dari negara-negara lain, terutamanya negara di mana US dollar diterbitkan, iaitu Amerika Syarikat. Terima kasih. Sila, Menteri. Terima kasih Kubang Pasu. Cadangan dinar bagi kita adalah cadangan yang baik dan diberikan satu alternatif. Dia tidak merugikan negara, malah memperkukuh kekuatan dalaman domestik ekonomi negara masing-masing. Dan negara-negara Islam terutamanya biasa dengan kedudukan dinar. Malahkan dengan meningkatnya lebih pada $1 triliun Amerika industri halal, itu negara-negara lain itu sudah lebih maklum diberikan pendedahan tentang keperluan dinar. Tetapi dari usaha sejak 90-an itu, sambutan serius itu belum ada. Perbincangan diteruskan dan ini di antara tajuk yang akan kita rujuk semula dalam pertemuan mengenai ekonomi dan keuangan Islam yang diadakan di Kuala Lumpur bulan Disember, iaitu tajuk memulakan walaupun dalam keadaan terbatas. Umpamanya kalau dengan negara China saya sebut tadi sekitar 25%, itu tinggi. Kalau sekitar 5-6% permulaan penggunaan dinar dengan negara Islam, itu satu permulaan yang baik kerana diberikan kekuatan tambahan daripada kebergantungan kepada dolar. Baik, saya jemput Ibu Barat. Terbaik sahabat semua. Itu dia. Ini adalah satu inisiatif yang sedang direncanakan oleh negara-negara ASEAN, khususnya Datuk Seri Anwar Ibrahim ya, supaya tidak terikat sangat dengan dolar yang semakin meningkat, membuatkan ringgit junam dan sebagainya. Jadi usaha dan juga rancangan ini sebenarnya adalah satu yang amat baik ya untuk negara-negara ASEAN, khususnya negara kita sahabat semua. Dan saya percaya sekiranya semua negara-negara ASEAN ya bahu untuk memuktamadkan perkara ini akan membawa manfaat yang lebih tinggi ya, yang terbaik untuk negara-negara ASEAN. Jadi terbaik cadangan dan juga apa yang sedang diusahakan oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita berharap ianya boleh dilakukan dengan jayanya. Walaupun 3 pengecut pemimpin daripada Perikatan Nasional hilang entah ke mana pagi hari ini, ya apapun ya diharap apa yang dirancangkan ini berjaya dengan jayanya. Hiraukan ya pengecut-pengecut ya pemimpin-pemimpin daripada Perikatan Nasional yang hanya tahu ya untuk menyemai kebencian, membuat fitnah dan sebagainya. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, Anda berikan komen dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Indo Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.